Okey, saya ambil alih lah. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya minta kalau boleh buka kamera ya, on kamera, senang kita nak berbicara. Sila buka kamera ni. Tidak saya cakap seseorang ni tak seronok. Sila buka kamera. Sila buka kamera. Dah ada yang buka. Okey, baik. Kita hari ini akan membicarakan tentang implikasi ya, implikasi daripada imperialisme di Malaysia. Baik, tajuk ni besar jadi saya tak habis semualah. Ya, saya tak nak pergi dalam sangat, saya takut nanti you all tak berapa nak faham. Baik. Apa yang saya nak bicarakan aspeknya ialah dia ada 3 aspek penting yang harus kita lihat kalau ia berkaitan dengan imperialisme di Malaysia, kesan dia iaitu kesan politik, kesan ekonomi dan kesan sosial. Baik, yang pertamanya kita akan bincang tentang kesan sosial dulu. Ya, kita kena faham sejarah Malaysia ya, sejarah Malaysia ataupun sejarah Tanah Melayu asalnya ialah sebuah negara yang dikatakan negara agraria. Negara agraria ini membawa maksud negara pertanian. Mana base on negara kita ini dia punya ekonominya adalah ekonomi pertanian. Ya. Iaitu lebih kepada ekonomi sara diri kalau sebelum British ya, iaitu padi itulah. Tapi bila datang imperialis ataupun datangnya barat ini maka ekonomi kita berkembang. Namun British mengamalkan dasar baru ataupun dikatakan dasar dualisme. Dualisme ini membawa maksud satu dia mengekalkan sistem ekonomi sara diri, satu lagi dia memperkenalkan ekonomi sosial komersial. Ya, ni boleh interrupt saya ya ketika saya mengajar, kalau tak faham boleh interrupt, type kat situ ke ataupun tanya, tak ada masalah. Doktor. Ya, saya. Doktor tengah bentang slide ke? Tak ada slide. Tak ada. Sebab saya baru dapat tahu semalam je ni. Tak ada nak buat slide. Ya, baik. Jadi dengarlah baik-baik. Kalau nak tanya, tanya. Baik ya. Baik. Ekonomi sara diri saya sebut tadi ialah ekonomi tradisi orang Melayu. Maknanya dia kekalkan ekonomi ini kepada peribumi asal. Bila saya sebut peribumi asal, maknanya orang Melayu lah. Orang Melayu dikekalkan dalam suasana ekonomi sara diri, iaitu life goes on macam biasa. Iaitu kalau petani tanam padi lah. Kalau dia nelayan lah. Sekadar cukup untuk hidup. Kemudian dia memperkenalkan satu lagi, dia tak kacau ya, dia tak kacau. British dia tak kacau. Dia biar buat sesuai dia gitu. Tapi dia memperkenalkan satu ekonomi baru, iaitu dia dikatakan ekonomi komersial. Ekonomi komersial ini adalah ekonomi yang bersifat ladang, bersifat ekspor, bersifat antarabangsa, dan ia memerlukan modal yang banyak, dan dia tahu bahawa orang Melayu tidak mampu untuk mengendalikan ekonomi komersial. Justru itulah dia membuka peluang dan ruang kepada kaum imigran ataupun pelabur-pelabur Eropah untuk membuka ladang dan sebagainya. Justru itulah kita lihat ekonomi komersial ini lebih kepada perladangan, dan ladang yang paling utama sebelum merdeka itu ialah ladang getah. Ya, kita tahu sejarah ladang getah ini, dia bawa benihnya daripada Brazil dan pokoknya ditanam, pokok benih yang pertama ya, walaupun benih pertama, kedua dibawa tak berjaya, tapi bila dibawa benih dari Brazil, dia berjaya ditanam dan hidup subur di tanah Melayu. Dan kalau you all pernah pergi, ni saya nak tahu sikit ni, Jaya ceramah kat you all, beri kuliah kat you all ni orang mana? Siapa orang Perak sila respon? Ada orang Perak tak sini? Tak ada? Orang Perlis? Saya doktor. Mana? Hafiz orang Perlis. Okey, orang Kedah? Orang Kedah? Tak ada. Orang Penang? Orang Penang tak ada. Aduh, siapnya you all. Orang Bangla? Tak ada juga? Apa dah korang ni? Ni awang. Macam turun sikit kau punya kamera tu. Nampak kepala je macam Zorro je ni. Tu dia. Apa ni, orang KL? Orang KL? Tak ada juga. Orang Selangor? Tak ada juga. Korang ni orang mana ni?
Ha? Orang Orang Sabah? Melaka Indon. doktor. Melaka. Tak tahulah koma ni saya nak mengajar orang Malaysia ya. Baik, tak apa. Gini lah, macam ni lah senang cerita. Kalau lepas pandemik ni nanti kita dah boleh berjalan-jalan, saya cadangkan you all berjalanlah ke Kuala Kangsar, Bandar Diraja, Negeri Perak. Anda boleh berjalan kat situ, dekat sebuah masjid, depan masjid atau depan pejabat tanah dia ada satu pokok getah yang ditanam sejak abad yang ke-19. Ya, benih asal yang dibawa daripada Brazil itu sampai hari ini masih hidup dan dia dikandang, dan tak silap saya pemeluk pokok itu 4 orang pemeluk baru boleh peluk pokok tu. Ada yang Sarawak ya. Okey, baik. You all ni belajar di college mana ya? Boleh saya tahu? Soalan, tolong soalan. Siapa ketua kumpulan sini? Ada ketua kumpulan tak? Awang, you all occasional mana ni? Oh, maknanya bukan di satu occasional lah. Pelbagai lah ya. Pelbagai. Kuching ada, Sabah ada, lagi respon. Type. Muar. Muar Johor. ada lagi. Lagi? Betong Sarawak. Okey, macam-macam lah ya. Okey, baik. Sebab saya tak pernah mengajar kelas ni sebenarnya, sebab itu saya tak tahu you all punya background. Sorry ya. Baik, tak apa, kita sambung. Jadi pokok tu masih ada di Kuala Kangsar, hidup sampai hari ini ya. Hidup subur. Baik ya. Itu kalau tidak pun you tanya Pak Saudara you all lah. You nak tengok pokok ni, you tanya Pak Saudara you all. Pak Saudara you all ni alias Google Meet. Google pokok getah tertua di Malaysia. Dia akan keluar gambar tu. Tu dia. Maknanya balik kita tadi, maka British memperkenalkan penanaman getah. Kenapa getah? Because getah ini amat penting dalam industri ya, perkembangan industri. Dulu getah asli ni antara bahan utama dalam apa juga industri pembuatan. Ya, dan tanah Melayu pernah menjadi negara pengeluar utama dunia, getah asli dunia. Itu dia. Tanah Melayu ni kalau you tengok sejarah dia ada 2 benda yang paling utama di dunia dia pegang. Satu ialah getah, yang kedua ialah bijih timah. Ya, 2 benda ini adalah 2 perkara yang kita juara dunia. Before Perang Dunia Kedua. Lepas Perang Dunia Kedua, perkembangan industri memuncak, pengenalan getah tiruan dan sebagainya, barulah kita jatuh. Ya, tak apalah. Okey, jadi getah ni dibuat secara komersial, diladangkan secara komersial. Bila ladang secara komersial, anda kena faham apa yang jadi masalah ialah modal. Ya, modal ni bukan kecil ya, modal cukup besar. Modal satu hal, yang paling utama ialah buruh. Ya, yang paling utamanya ialah buruh. Jadi kalau dia nak ajak peribumi asal orang Melayu, agak susah. Because orang Melayu sudah ada pekerjaan dia sendiri, iaitu tanam padi, pergi menangkap ikan dan sebagainya. Itu pun ekonomi juga. Ya, jadi menyebabkan orang Melayu tidak berminat. Bila tidak berminat, implikasinya daripada dasar ini membawa kepada kemasukan beramai-ramai buruh asing. Ya, buruh asing tu utamanya daripada India. Ya, itu saya kata dia implikasi dia berkait dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial. Dia memang berkait-kait sejarah ni. You tak boleh belajar sejarah sekadar belajar satu part habis satu. Dia kena relate. Sejarah ni kena relate, kena faham ya. Begitu juga kalau kita belajar sejarah Malaysia, dia kena relate dengan sejarah dunia. Dia tak ada istilah stand alone. Faham tak ya? Dia tak ada istilah satu benda tu satu. Tak ada. Dia mesti ada kait-kait. Dia berkait, dia berantai. Balik cerita tadi. Bila memerlukan modal yang banyak, yang ada banyak modal ialah pelabur Eropah. Jadi datanglah pelabur Eropah yang banyak untuk membuka ladang getah secara komersial. Komersial maknanya secara besar-besaran untuk ekspor. Bukan secara diri ya. Jadi bila pelabur dah ada, yang jadi masalah dia lah buruh. Jadi buruh dah sebut tadi, peribumi asal orang Melayu, dia tak berminat kalau di tanah Melayu, begitu juga di Sabah dan Sarawak.
akhirnya menyebabkan terpaksa import migran datang. Ketika itulah kita lihat abad yang ke-18, abad yang ke-19 ini kebanjiran migran daripada luar, khususnya daripada India. China ada, yang ini China bukan aspek getah ya, kita akan bincang kejap lagi. Ini cerita aspek getah tadi. Maka buruh-buruh ni kita bincang sejarah ekonomi, apa kesan ekonomi, dia melibatkan kesan sosial. Ya, nanti last kali dia akan melibatkan kesan politik. Boleh faham ya? Baik, kita sambung balik. Jadi berduyun-duyunlah mereka datang. Datang mereka dengan pelbagai sistem, cara, kaedah. Yang paling popular ialah sistem Kangani. Sistem Kangani iaitu mandor, tahu mandor. Mandor istilah sekarang tak pakai mandor. Sekarang ni istilahnya orang panggil penyelia ladang. Dulu mandor lah. Mandor ini akan balik ataupun penyelia ladang ini akan balik ke negara. Dia kena faham ya, estate getah ni biasanya dia punya pelabur, bos ataupun toke dia ialah pelabur Eropah. Tapi mandor ataupun penyelia ladang dia biasanya orang India. Sebab dia ada kaitan. Di India ladang-ladang cukup banyak, ladang kapas contohnya. Jadi pekerjaan kaitan dengan penyelia ladang ini sesuai bagi orang India. Maka penyelia ladang ini kan dia ditugaskan oleh pemodal tadi, tuan punya estate itu mencari pekerja. Dia akan balik ke kampung dia di benua India. Biasanya dia akan pergi ke kampung dia dan dia akan kempen lah, berjanji macam-macam untuk menarik minat orang India ini untuk datang. Maka ramai, tapi masalah nak datang ni melibatkan kos. Sebab itulah dia menggunakan sistem Kangani. Sistem Kangani ni maknanya semua di perbelanjaan diuruskan oleh syarikat itu tadi. Tapi dalam masa yang sama kena sign agreement, mesti bekerja dengan syarikat itu. Itu yang maknanya sebelum datang dah ada hutang. Jadi ini menyebabkan buruh-buruh ladang ini dia kita kata sukar untuk keluar daripada kepompong ataupun kehidupan kebergantungan dan kemiskinan. Sebab sebelum mula kerja dah ada hutang. Bila sampai ke tanah Melayu, mereka akan dibawa ke ladang-ladang dan anda kena faham, ladang ini akan menyediakan rumah, menyediakan makanan sebulan sebelum kerja. Ini semua dikira hutang. Nampak tak? Jadi ia membebankan. Nampak tak? Tapi mau tidak mau, migran ini, buruh-buruh migran ini terpaksa terima sebab dia tidak ada pilihan. Dia tak ada istilah ya, pergi-pergi tak minat berhenti kerja cari kerja lain. Dia tak ada istilah itu. You all nanti kalau dah kerja pun boleh lah. 3 bulan majikan di Garut, tukar majikan lain. Sekarang boleh pilih. Dulu tak ada ya. Tak boleh. Nak pilih pun macam mana? Berani ke keluar? Dah datang daripada benua India, pergi-pergi ceruk, lepas itu nak keluar. You bayangkan, ni saya nak cerita. Saya nak beritahu you all. You all sebelum era pandemik ni, kita biasa naik bas. Naik bas, naik kereta, naik kapal terbang, naik jet. Ada ke? Tak kira lah, naiklah apa pun. Saya nak beritahu you all, bila you naik highway contohnya, tiba-tiba highway yang membosankan. Jalan melalui hutan, ladang getah, ladang sawit. Betul tak ya? Highway memang itulah laluan dia. Tiba-tiba dalam boring-boring tu, perjalanan yang jauh itu, tiba-tiba anda akan lihat sekolah Tamil di tepi highway. Biasa tengok tak? Ya, saya percaya you all biasa tengok. Ya, sampai sekarang you naik mana highway sekalipun, dalam perjalanan tu tiba-tiba you akan nampak satu sekolah Tamil di tepi pagar di tepi highway tersebut. Dan saya nak you bayangkan bahawa you bayangkan 60, 100 tahun, 60 tahun, 70 tahun dulu before Merdeka, highway tak ada. Dalam tak dalam, pendalaman atau tidak sekolah itu? Of course, memang pendalaman. Itulah nasib bagi imigran India, terpaksa survive, yang dibawa bila sampai ke Pulau Pinang, Singapura ke Pulau Pinang ke, daripada naik kapal besar, kemudian mereka akan dibawa terus ke dalam hutan di mana ladang-ladang getah dibuka. Jadi bagaimana mereka nak melawan? Mereka tak pernah tahu di situ
tak pernah hidup di tanah Melayu, nak bercampur dengan orang Melayu pun tak boleh sebab tak tahu berbahasa Melayu. Nampak? Jadi mau tidak mau, apa jua law, apa jua undang-undang, apa jua peraturan yang ditetapkan oleh majikan mereka, mereka kena ikut. Nampak? Setakat ni faham ke? Faham ke? Respon lah. Faham ke? Betul, faham. Okey, faham ya? Baik, kita sambung. You tengok, inilah keadaan. Dan ini bukan satu estate ya. Seluruh tanah Melayu, estate-nya macam-macam. Antara estate yang very popular yang dulu dimiliki oleh British, Guthrie, Samdabi, banyak lagi lah, macam-macam lagi nama lah. Ya. Kalau nak tengok, senang tengok. Kalau you tengok nama-nama orang putih tu, itu memang British punya. Tapi hari ini mereka, syarikat ini telah dibeli oleh kerajaan Malaysia. Ya. Ini cerita sebelum merdeka. Baik. Itu berkaitan dengan ekonomi komersial yang berkaitan dengan getah. Begitu juga lah ekonomi komersial yang berkaitan dengan lombong, bijih timah. Ya. Anda kena faham, apakah orang Melayu tidak terlibat dengan industri bijih timah? Ada. Antara tokoh yang paling hebat, jutawan Melayu yang terlibat dengan ekonomi bijih timah ini ialah Long Jaafar, anaknya Ngah Ibrahim. Ya, Ngah Ibrahim sampai dia orang panggil dia Menteri Larut. Ya, kekayaan dia sampai menyebabkan dia boleh membina sebuah kota di Matang Taiping. Hatta dia pernah mengajikan bekas ketua ataupun tak silap saya timbalan ketua polis Pulau Pinang, Captain Speedy sebagai pengawal peribadi dia. Mana dia punya kaya. Boleh dikatakan hampir keseluruhan daerah Larut dan Matang itu adalah di bawah kekuasaan dia. Kaya tak kayanya orang Melayu ini. Tapi itu di Larut. Bijih timah bukan sahaja di Larut. Bijih timah ada di Kinta, bijih timah ada di Bido, di Sungai, di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, di Seremban, lagi di mana? Macam-macam. Seluruh tanah Melayu. Sebab kita adalah pengeluar bijih timah utama dunia. Hatta seluruh semenanjung tanah Melayu ini, ya, kawan saya pernah buat kajian, ya. Dia buat kajian, dia tembak dengan satelit untuk melihat layer-layer bijih timah yang ada sekarang ini. Kajian ni tak silap tahun 1990-an. Dia PhD. Dia ni PhD dalam bidang grudi batu kerikil. Dia kata dalam kajian dia tembak melalui satelit sepanjang lebuh raya utara selatan semenanjung, especially di kawasan Krian tu, layer bijih timah ni begitu tebal sampai hari ni ada. Tak terusik. Sebab apa tak terusik? Because lepas Perang Dunia Kedua, harga bijih timah jatuh, and then bijih timah sudah tidak menjadi pengeluaran bahan utama dunia. Sampai hari inilah kita tengok bijih timah terpelihara sampai hari ini. Benda tu masih ada. Dan jangan you yang tak tahu, kita Malaysia memang kaya dengan bijih timah, tapi permintaan timah dunia tak berapa ada. Jadi timah, walaupun kita boleh produce timah yang banyak, namun hasilnya tidak akan menguntungkan negara. Justru itulah industri timah sekarang ni dia masih berjalan, tapi dalam suasana yang kita kata kecil-kecilan. Ya, baik. Dan anda kena tahu sejarah timah ni macam mana. Dia bermula di Perak, ya. Di daerah tak silap saya belah-belah Taiping, ya. Satu hari gajah mandi kat sungai. Ni bagaimana jumpa bijih timah. Gajah ni tahulah, perangai gajah ni suka, orang Perak kata bergelubung dalam sungai air. Jadi gajah ni mandi kat sungai tu, habis tu dia balik. Dulu jangan terkejut, ya, orang dulu bela gajah. Sebab gajah ni kegunaan membuka ladang, pengangkutan dan sebagainya. Bila balik ke rumah tuan dia tengok di sebelah kaki gajah itu dia shining. Apa benda yang berkilat-kilat? Akhirnya dia cek baru dia tahu ini satu bahan galian yang ditamakan bijih timah. Justru itulah timah ini mula berkembang. Dan timah ini penting sebab industri
Ya, kalau anda lihat dunia industri, revolusi industri 1848 dan kemudian 1784 menyebabkan permintaan ke atas biji ini menjadi-jadi. Because of what? Because dia proses mengetin makanan. Tin tu memerlukan timah. Sebab itulah British, bila dia dapat jajah kita, dia jajah kita dah lama dah. Tapi bila abad ke-18, abad ke-19 ni, dia lagi orang kata lagi seronok dengan tanah Melayu sebab hasil dia memang hebat. Ya, dengan getahnya, dengan biji timahnya banyak menguntungkan. Ya, saya pernah buat kajian dulu ya. Saya tengok laporan daripada Malayan Union tahun 1946. Dia punya laporan ekonomi hasil bumi Malaya, dia kata. Pada tahun 1946 itu mencecah 10 juta dolar. You jangan ingat 10 juta dolar ni tahu nilai sekarang, nilai 1946. 1946 nilai dia itu mungkin 10 bilion, bukan million. Tahun 46 ya. Kalau you all tahu 46, jangan kata 46. Kalau tahun 70-an atau 60-an, you all tak hidup zaman tu, tanya nenek-nenek you all. Kalau siapa nenek yang masih hidup, yang bersekolah tahun 60-an, tahun 50-an, belanja pergi sekolah satu hari 5 sen sahaja. 5 sen tu boleh beli nasi lemak, boleh beli air, kenyang. Sekarang 5 sen tak pandang. Ya, orang tak andak dia. Korang ni masih ada ke lagi ni? Cuba respon sikit. Letih lah saya bercakap seorang-seorang ni. Ada doktor, ada. Ya, ada. Kalau tak ada, cakap tak ada ya. Boleh saya bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya bercakap seorang-seorang ni susah juga. Baik, sambung. Jadi, bila orang Melayu pun, memang saya kata tadi, kalau belah karian memang orang Melayu kuasai. Tapi pun tidak mampu. Sebab mindset orang Melayu, dia dah ada kerja. Nanam padi itu satu pekerjaan yang hebat dan memang ada orang Melayu yang kaya jadi sawah padi, padi dia bergelung-gelung, bukan sikit. Nelayan pun nelayan yang hebat. Jadi maknanya orang Melayu pun buat apa dia nak pergi, tak buat apa dia nak mencuburi bidang baru, sedang bidang yang ada ini sudah mencukupi dan mengkayakan dia. Anda kena faham, orang Melayu dulu bukan miskin. Ya, dia kaya ya, dia kaya dengan harta. Dia kaya dengan tanah dan sebagainya. Jadi dia rasa tak perlu. Ya, biasanya orang akan tukar profession, kegiatan ekonomi atau cara hidup dia akan bertukar kalau kegiatan asal dia tidak menguntungkan. Faham? Kalau tanam padi dah mengayakan dia, apa pasal dia nak tukar? Betul tak? Kemudian pekerja-pekerja pula, kalau tuan dia dah okey, tak ada sebab dia nak tukar. Kalau tuan dia ataupun gaji kecil dan sara hidup tidak cukup, barulah berlaku proses untuk melakukan penghijrahan kepada kegiatan ekonomi lain. Ini yang berlaku di India. Kenapa imigran India sanggup datang ke tanah Melayu, meninggalkan negara asal dia? Sebabnya itu tadi. Sebab di sana dengan masalah penyakit, masalah peperangan, masalah kemiskinan, masalah kepadatan penduduk yang menyebabkan mereka sanggup mengambil keputusan meninggalkan kampung halaman, pergi ke satu tempat yang dia tak pernah pun terfikir, dan dalam hidup dia tak tahu pun ada tanah Melayu. Ini zaman-zaman tahun 18, 19 memang tahu. Ya? Dan masa itu mana ada ramai sangat educated. Nampak tak? Itu masalah dia. Begitu jugalah biji timah tadi. Jadi orang Melayu tak berminat kecuali mereka yang sudah terlibat dengan biji timah di bawah Long Jaafar ataupun Khan Ibrahim. Jadi di Ipoh, di Seremban, di Kuala Lumpur ni bagaimana? Orang putih tetap memberi kebenaran. Pelabur datang-datanglah. Di Selangor memang kita ada ya. Apa ni? Siapa dia tokoh-tokoh dia? Saya tak ingat namanya. Yang terlibat sultan ataupun pembesar-pembesar yang terlibat dengan biji timah. Di Lukut Negeri Sembilan contohnya. Ya. Di Lembah Kelang contohnya. Memang ada. Tengku Kudin contohnya, Selangor terlibat benda-benda ini. Tapi belum mampu untuk buat secara besar-besaran. Itu menyebabkan British membuka dasar
kepada yang saya sebut itu dasar ekonomi komersial yang bagi ruang dan peluang kepada pelabur luar untuk melabur bersama. Bila melabur ni dia akan melibatkan jugalah pembesar, dia akan melibatkan jugalah sultan. Itu biasalah. Dia mana boleh membelakangkan benda-benda itu. Jadi ramai pelabur, bila ramai pelabur datang dan bila sebut biji bangsa atau imigran yang berminat dengan benda ini, sudah tentulah daripada negeri China. Sebab ladang tadi imigran India. Jadi lombong ini migran dari China turun. Sebab you kena faham, China ni dia datang dengan klan-klan dia ataupun kumpulan-kumpulan ataupun etnik-etniknya ataupun dia punya orang panggil apa ni, orang panggil kalau saya suka sebut share ni maknanya dia punya kumpulan bangsa-bangsa dia. Dia kena faham, Cina ni bangsa umumnya Cina, tapi dalam tu ada dia punya etnik dia. Hokkien, Hakka, Hotu, Kungfu, Cantonese, apa macam-macam lah. Kek, apa macam-macam ada. Sebab Cina ni benua besar. Jadi itulah sebab kita lihat ni Cina ni dia ada dia dulu orang putih suka gelar mereka ni kongsi gelap. Ya, kongsi gelap ni dia ada dua function. Function yang pertama dia menjaga kebajikan etnik dia, kumpulan dia. Yang kedua, mereka ini menguasai satu-satu kawasan. Dia punya kongsi gelap ni dia ada ketua. Ketua ni biasa dia orang panggil kapitan. Ya, kapitan ni ketua kumpulan itu. Dan terkenal dalam sejarah Malaysia ada 3 kumpulan utama iaitu Gihin, Haisan dan apa satu lagi saya lupa. Ya. Dan Cina pun anda kena faham, dia ada satu masalah yang tak sama dengan India. Cina ni dia ada masalah kumpulan dengan kumpulan. Dia berseteru. Sebab kalau anda lihat di negeri Cina ni cukup besar, dia benua negeri Cina. Anda akan lihat banyak keluar wilayah-wilayah. Setiap wilayah ni dia ada Han, Ming, Chin, Yin, Yan, dah apa-apa lagi. Dan mereka memang tak boleh bersama. Sebab itulah kalau pergi ke luar negara, mereka akan jaga kelompok masing-masing. Dan biasanya mereka akan bergaduh banyak sebab. Antara sebabnya ialah kawasan kegiatan ekonomi mereka. Mereka datang ramai-ramai ikut kumpulan masing-masing melalui sistem ataupun kaedah yang dipanggil kredit tiket. Kredit tiket ni maknanya mereka ejen daripada syarikat kumpulan mereka akan balik negeri China, bawa balik orang dia daripada perkampungan dia dan tiket itu ditaja. Ya, itu sebab dipanggil kredit tiket. Bila ditaja, bawa datang dan macam juga yang ada imigran India tadi, mereka juga menghadapi masalah yang sama, belum kerja, sudah ada hutang. Ya, jadi nak tak nak kena kerja bersungguh-sungguh dan memang mereka dipaksa kerja sungguh-sungguh. Ya, kemudian implikasi dia juga selain daripada mereka datang, dia datang Cina dengan India. Cina ni dia datang dengan laki-laki, perempuan dan sebagainya. Nah, implikasi daripada itu kita lihat mereka ni bukan dibawa ke dalam hutan, mereka ni akan dibawa ke kawasan lombong. Sebab itulah kita tengok dalam sejarah di Tanah Melayu ataupun Sabah Sarawak samanya, bandar-bandar utama di kita di Malaysia ni kebanyakannya adalah hasil daripada kegiatan perlombongan. Contoh Kuala Lumpur, contoh Seremban, contoh Ipoh, contoh Taiping, contoh mana lagi? You sebutlah, memang asal dia ialah biji timah. Faham ya? Memang asalnya biji timah. Jadi daripada situ bila Chinese ramai datang, akhirnya buka kedai, buka pendapatan lagi, jadi pekan kecil, akhirnya dia membesar, jadilah dia bandar. Ya, jadilah dia bandar. Dia datang dengan bandar ni, dia jadi bandar memanglah maju kemajuan. Tapi jangan lupa dia ada benda lain yang datang sama. Apa dia? Bila saya sebut tadi perempuan datang, maka akan bukalah rumah-rumah pelacuran. Anda kena faham dari masyarakat Cina zaman itu rumah pelacuran ini perkara biasa. Sebab bukan sahaja di Tanah Melayu, di negeri Cina pun dia ada benda tu. Jadi dia menyamalkan, India ke Cina ni dia akan buat apa benda yang biasa dibuat di sana. So dibuka. Bila buka, you kena faham.
Itu sebab saya kata dua perkara paling utama yang menyebabkan antara kumpulan Cina dengan kumpulan Cina ini akan bergaduh. Contohnya Gihin dan Haisan. Yang pertama merebut kawasan Biji Timah. Yang kedua kerana perempuan itu tadi. Mereka akan bergaduh. Bukan gaduh sakan, bukan gaduh biasa, yang perang. Sebab itu kita lihat di Larut ada sejarah yang paling penting iaitu pergaduhan besar-besaran di antara Gihin dan Haisan yang akhirnya menyebabkan Long Jaafar, Ngah Ibrahim terpaksa campur tangan. British pun terpaksa campur tangan. British dia kena faham satu, dia tak akan campur tangan kalau dia tidak menggugat kedudukan dia. Jadi British terpaksa campur tangan because kegiatan Lombok ni salah satu sumber ekonomi dia, ya, tiba-tiba perang-perang gaduh. Ini menyebabkan ekonomi dia tergugat. Maka dia campur tangan. Nampak tak? Tak kira lah, itu side problem yang mau tidak mau terpaksa dihadapi. Tapi kesan daripada kemasukan orang Cina ini, anda boleh lihat muncul di banyak bandar-bandar baru. Ya, bila bandar baru wujud, British terpaksa menyediakan kemudahan asas. Apa dia? Air, jalan, kereta api. Sebab itulah kita tengok landasan kereta api yang pertama dia ada di Tanah Melayu ialah daripada Taiping ke Port Well. Hari ini Port Well diberi nama Kuala Sepetang. Kenapa? Kita faham. Sebab daripada Taiping nak bawa biji timah ataupun getah, dia kena pergi ke pelabuhan. Port Well ni adalah sebuah pelabuhan. Jadi adanya landasan kereta api ini boleh membawa hasil itu dengan mudah. Jadi kepentingan utama landasan itu adalah untuk kepentingan British. Tapi sampingan daripada wujudnya ke landasan kereta api ini, masyarakat tempat itu pun menikmatilah limpahan kemajuan itu. Okey, boleh faham? Saya nak berhenti sekejap dekat ini. Dah 40 minit saya bercakap yang ini. Ada apa-apa soalan? Saya tak nak pergi pada politik. Politik ni lain kali kalau jumpa kita bincang. Sebab ini lagi detail, panjang ceritanya. Kita bincang dua je, iaitu perkembangan dasar ekonomi dualisme tadi saya ulang, menyebabkan wujudnya ekonomi secara diri dan ekonomi komersial. Ekonomi komersial menyebabkan pelabur barat datang menyebabkan imigran masuk menyebabkan ladang getah dibuka secara besar-besaran, bandar-bandar baru muncul di kawasan-kawasan perlombongan. Daripada situ pula mewujudkan lahirnya pula sistem pengangkutan. Kerana nak bawa biji, nak bawa getah, dia mesti ada jalan raya, dia mesti ada landasan kereta api dan sebagainya. Nampak? Itu sebab saya kata bila kita belajar sejarah, kita nak tahu sejarah, kita kena faham sejarah itu, baru kita boleh lihat bagaimana pembangunan di satu tempat itu berlaku. Okey, ada soalan? Sila tanya. Dr. Yunus? Tak ada dah? Okey, ada soalan apa-apa? Sila tanya. Kalau tak boleh tanya, sila type. Okey, berapa minit? Berapa jam dia? 1 jam dengan orang ke? Dia biasanya 2 jam, tapi terserah pada Datuk lah. Tak mampu lah saya 2 jam cakap sampai pagi tadi, dah kelas lagi dah, nak bercakap lagi dah. Penat tadi. Saya buat sampai 4.30 je sebab saya dah nak masuk asar dan sebagainya. So saya minta you all type, kalau nak type ataupun nak tanya sila tanya, senang kita bersembang. Saya minta kalau boleh kita buat 2 hala. Kalau 2 hala ni start lah sikit kelasnya. Kalau kuliah je syok depan. Ini dah kat depan laptop ni, tahu-tahulah. Ya? Kalau ada soalan boleh tanya ya. Tanya. Satu soalan RM20. Alia, mana Alia? Tak masuk ke Alia? Ni ada 11 orang ni, student. Okey, sementara nak tanya you all, saya tanya you all dulu. Awang tadi di mana Awang? Sabah ke Sarawak? Sabah ya, Sarawak kaya kau ya. Kau Sabah kat mana? Detail lah sikit. Oh, Sandakan. Saya dah sampai Sandakan. Bandar yang aman. Tapi kenapa ya Sandakan ni saya tengok banyak mamak restoran mamak. You kena kaji tu sebab kenapa etnik ataupun masyarakat mamak ni ada di situ. Tak semua tempat ada, tapi di Sandakan saya tengok paling ramai lah sebab saya dah boleh katakan hampir saya menjelajah seluruh Sabah. Saya tempat yang saya pergi Sabah sampai you pun tak pernah pergi. Saya pernah masuk sampai ke Kunak, macam lah Pulau Bombom, semua saya dah sampai dah.
Ya. Okey, tak apalah. You buatlah kajian orang tempat. You orang situ sepatutnya lebih tahu. Okey, Daniel Muyang. Daniel Muyang ni mana? Mana Daniel Muyang? Where are you? Ya, saya. Kamu orang mana? Saya orang Miri, Sarawak. Miri. Oh, kaya kamu ya. Ada berapa telaga ya? Saya sebut telaga tu telaga minyak. Saya dah sampai ke Miri ya. Saya sampai lagi satu tempat yang saya rasa you tak pernah masuk kot. Apa nama tempat tu ya? Sungai Nabawan. Dah dengar tak? Sungai Nabawan di situ ke? Iyalah di situ lah. Mana ni? Daniel, hilang dah. Sungai Nabawan saya kurang pasti. Saya tak pasti. Dia ada sungai masuk dalam terus naik bot panjang. Dia boleh sampai ke Pontianak. Gudang. Itu saya pernah pergi tahun 2005. Baik, tak apa. Saya tanya orang lain pula. Fatin, mana Fatin? You tak mau tanya, saya tanyalah. Mana Fatin? Fatin ni makan aiskrim je kerjanya. Tengok gambar-gambar aiskrim je. Dah tak ada dalam kelas. Mana pergi Fatin? Ni tak ada kelas ni. Fatin memang tak ada dalam kelas. Dia buka kamera, dia lari tak ke mana. Ya? Sila. Kuat sikit. Mereka lah. You kena faham, mereka datang tu, dia bermula daripada proses awal. Bermula dengan buka ladang, tanam, sampailah hasil. Sebab itulah mereka beranak cucu. Daripada muka ladang ni, daripada tok dia, anak dia, cicit dia, semua kerja ladang. Itu sebab saya kata tadi, datang-datang sudah ada hutang. Dia terikat dengan syarikat itu daripada mula sampailah berketurunan. Sebab biasanya toki-toki akan diikat sampai mati. Iyalah, toki kalau dia bukan senang nak cari apa ni pekerja baru. Dan dia sudah melabur bawa you datang ya daripada sana. Sebab itulah dia akan pegang. Dan mereka ini, dia macam ni lah cerita mudah saya bagi tahu. Kita lepas merdeka, kerajaan memperkenalkan Felcra, Felda, buka ladang-ladang baru, betul tak? Buka ladang baru tu daripada hutan tau. Mana orang yang pergi tu buka hutan daripada asal, buka hutan, tanam sampailah besar dan anak cucu sampai mati kat situ. Konsepnya sama lah. Konsep Felda and Felcra ini memang kerajaan ikut dari konsep ekonomi komersial ladang tadi. Ya? Jadi orang tu sampai sudah jadi anak Felda, cucu Felda dan sebagainya. Kalau orang tu ada vision, dia boleh keluar daripada kelompok itu. Bukan saya kata kelompok Felda tidak baik, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia ada misi dan visi, ada vision, dia boleh keluar daripada kelompok itu. Kalau tak ada, kalau dia hanya jenis stereotype kerja je, dia akan jadilah pewaris Felda itu sampai bila-bila. Wah. Sama lah juga dengan orang Sabah, orang Sarawak ataupun orang Melayu di Semenanjung, dia buka ladang asal, bukan tanah mereka. Mereka berani pergi dalam hutan, buka ladang, buka tanah bakar, tu ya, tanah buat kebun, buat dusun. Tapi kita faham, bila proses membuat itu, banyaklah implikasi dia. Antara dia mati, kena baham di harimau, itu contoh dia. Dan kalau zaman darurat, kena bunuh di komunis, kena ugut, macam-macam lah. Itu biasalah. Okey, awang jelas Okey, ada lagi yang lain? Kalau tak ada kita sambung. Di mana dia? Nafis. Mana Nafis? Ya, saya doktor. Kamu di mana ni? Saya di Kanga Perlis. Kanga Perlis. Oh, saya baru je balik dari Kanga Perlis hari Isnin baru ni. Okey banyak harum manis. Sekarang musim dia doktor. Macam musim, tapi mahal lah korang jual mahal mana. Tapi saya tengok musim kali ni buah tak elok lah sebab banyak musim hujan sana ya? Sekarang musim hujan. Sebab saya tengok pokok-pokok terendam jadi buah tu jadi tak elok, jadi rosak. Saya dah beli buat balik 3 kilo.
Sebab itu dia jual murah, 3 kilo RM50 je. Sebab bila balik potong-potong 3 biji ada ulat sikit lah. Sebab because terendam tu. Kau ada berapa ladang? Berapa ekar ladang harum manis? Tak ada ladang apa doktor. Cuma dekat rumah ni adalah 2-3 pokok. 2-3 pokok pun dah ada dekat 1000 biji. Tapi dia jual, buah doktor. dia. Iya ke? Tak apa. Kau kat Kangau kat mana? Ya, Kangau kat mana? dekat area Padang Pau. Oh, Padang Pau. Okey. Saya hantar anak saya balik Unimap. Okey kita sambung lagi. Saya nak tanya lagi ni. Fikri. Mana Fikri? Okay, saya doktor. Kamu duduk mana ni? Saya Melaka. Melaka. Oh, kaya tu macam awang kat ya. Kamu ni keturunan Sultan Melaka ya. Mana kat Melaka tu? Air Molek. Air Molek. Okey, tepi highway lah. Tak, dekat dalam dia. Dalam sikit lah. Okey. So ni musim buah durian nak turun dah ni. Okey, Habil. Ya, saya doktor. Kamu dari mana ni? Saya dari Sabah. Tahu lah Sabah, kat mana? Sabah Sanakan. Habil, Sabah kat mana? Sanakan. Sama juga dengan Awang. Awang, kenal dia Awang? Nakal ya? Habil, Awang nakal tak? Ya. Sama lah. Sama lah kamu diorang tu. Okey, Zainal, mana Zainal? Zainal ni buat tip dengan batik ke apa ni Zainal ni? Apa cerita Zainal? Kamu dari mana? Saya dari Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak. Okey, kampung apa? Saya tak duduk dekat kampung. Saya duduk dekat taman. Yalah, taman apa? Sukma. Oh, sebab anak saya pernah belajar di Kuching. Dia apa ke nama tempat tu? Di kampung apa ya? Dekat rumah Tan Sri Sakaran dan bukan. Siapalah yang dia ada ni Institut Kepahaman Islam Sarawak. Saya tak ingat lah. Dia dah lama lah belajar. Ya? Tak tahu tempat tu. Tak tahu tempat tu orang kamu itu pun tak tahu orang Sarawak. Okey, tak apa. Nasha. Nasha mana Nasha? Ya doktor. Kamu orang mana? Saya orang Muar. Muar, Johor, Jawa ya. Khabar Saya tak tahu Jawa. Oh, tak tahu Jawa. Okey, tak apa. Okey, Natasha. Ya, saya doktor. Orang mana? Teluk Intan Perak. Kampung apa? Kampung Banjar? Batak Kabit? Tak. Mana? Dekat Langkap. Langkap. Saya orang Sekiawan. Okey. Yunus pula. Yunus saya tahulah. Saya Mindanao. Okey, ada apa nak tanya lagi? Sila tanya. Kalau tak ada saya berhenti ni. Letih ni. Orang ni tak ada tanya apa-apa ni. Tanya. Kita belajar ni salah satu kaedah pembelajaran ni ialah bertanya. Dia tak boleh one way. One way ni dari segi psikologi pun 10 ke 15 minit je you dapat dengar. Lepas tu you tak boleh masuk dah. Sebab itu kita kena bertanya. Bila bertanya macam-macam kita boleh dapat maklumat, dapat info. Ya. Tambah-tambah lagi kita di zaman ini. Zaman pandemik ini tahu-tahu je lah. Siapa sangka dalam hidup kita akan bertemu dengan satu zaman yang tidak pernah kita terfikir pun. Ya. Dan anda jangan silap faham yang pandemik ini salah satu daripada penyakit wabak yang melanda seluruh dunia. Dalam masa yang sama di Malaysia, 2 lagi wabak sedang meningkat. Tapi ramai orang tak sedar. Yang pertama wabak denggi.
Wabak denggi pun sama naik ya, terutama di Lembah Kelang dan sebagainya. Kuala Lumpur ya, orang daripada Kuala Lumpur tadi tahu. Memang tengah rancak, memang ia pembahaya. Hatta dia pernah sampai ke peringkat denggi berdarah. Itu pun satu hal juga. Dan sekarang ni ada satu lagi penyakit yang sudah muncul balik walaupun pada tahun sebelum merdeka penyakit ni dah dikatakan dah selesai, dah tak ada dah. Tapi tahun ini 2021 penyakit ini muncul kembali, iaitu penyakit kusta. Tahu tak penyakit kusta ni apa? Penyakit kusta ni adalah satu penyakit di mana dia kanser daging badan manusia. Dia akan makan badan manusia, tiba-tiba daging kita ni lopong ya, hilang pipi, hilang daging, nampak tulang ya. Sebab itulah satu masa dulu kusta ini dia melanda dunia di satu dunia, kita di seluruh dunia termasuk di tanah Melayu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah Malaysia ya, zaman British dulu kita pernah membina sebuah hospital khas untuk penyakit kusta, iaitu di Pulau Jerjak, Pulau Pinang. Hospital tu dah ditinggalkan. Di Pulau Jerjak itu tinggal batu-batu sahaja. Dan orang dulu kalau jumpa orang pelakit kusta dia akan boykot. Atau dia tak mau kawan dengan tu. Sebab itu kalau kita tengok orang sakit kusta dia akan berjalan dalam keadaan berkelubung. Berkelubung tutup muka. Macam pakai jubah contohnya begitu. Orang tak nak kawan dengan dia. Dan hari ini penyakit itu datang balik. Sebab itu kalau you dengar radio, you dengar TV dan sebagainya, KKM, Kementerian Kesihatan dah keluar dah siaran mengatakan jaga-jaga penyakit kusta ini, kalau ada simptom ni, jumpalah doktor. Ingat ya, maknanya kita ni bukan sahaja dilanda wabak COVID-19, kita juga dilanda dengan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang tidak di-highlightkan sangat ataupun tidak diambil kisah oleh rakyat Malaysia. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Kalau tak ada soalan, saya rasa insya-Allah kalau kita ada jumpa lagi barulah saya masuk pada kesan politik ya. Politik ni panjang, sebab itu saya tak pilih tajuk itu hari ini. Saya serah balik kepada Dr. Yunus. Okey, sila Dr. Yunus. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Ishak. Okay, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. Saya cuma nak ingatkan bye-bye. Tugasan forum, jangan lupa, begitu juga dengan tugasan esei dan dokumentari kita. Baik doktor. Baik doktor. Ya. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Baik doktor. Dengan itu Assalamualaikum. Evelyn baru masuk. Oi Evelyn, asal kau lambat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi